Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli. Rabbi ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pelajaran 19, suci daripada najis. Maksud najis mukhaffafah, mutawassitah dan mughallazah. Najis dari segi bahasa bermaksud semua benda yang kotor. Dari segi istilah, najis ialah benda kotor yang menyebabkan ibadah tidak sah. Benda kotor yang menyebabkan ibadah tidak sah. Apakah ibadah yang dimaksudkan? Solat, tawaf. Solat, tawaf. Najis terbahagi kepada tiga. Najis terbahagi kepada tiga. Najis terbahagi kepada tiga. Ringan, sederhana, berat. Ringan, sederhana, berat. Ringan, sederhana, berat. Ringan, sederhana, berat. Mari ikut Sazah. Ringan. Mukhaffafah, 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 mukhaffafah. Mari ikut Sazah. Sederhana. Mutawassitah, 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 mutawassitah. Berat. Mughallazah, 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 mughallazah. Ringan, sederhana, berat. Ringan, sederhana, berat. Mukhaffafah, mutawassitah, mughallazah. Najis terbahagi kepada tiga. Apakah contoh najis mughallazah? Apakah contoh najis mughallazah? Apakah contoh najis mughallazah? Najis mughallazah. Ingat, najis yang berat, najis yang berat ialah anjing dan khinzir. Najis yang berat ialah dan
khinzir. Atau apa jua kacukan anjing dan khinzir. Sekali lagi. Najis yang berat ialah najis anjing dan khinzir. Bukan najis anjing dan khinzir ya, tapi anjing dan khinzir tu adalah benda yang berat, adalah najis yang berat ya, bukan najis 2 ekor binatang ni, tetapi 2 ekor binatang ini adalah najis yang berat ya. Baik. Atau apa jua kacukan anjing dan hiha. Contohnya saintis dari makmal mensenyawakan anjing dengan lembu. Terhasillah anbu. Sel anjing dan sel lembu disenyawakan di dalam tabung uji di makmal, maka lahirlah anbu, iaitu kacukan antara anjing dengan lembu. Lembu halal dimakan. Lembu tidak najis. Tetapi apabila kacukan antara sel anjing dan sel lembu menghasilkan haiwan yang bernyawa namanya anbu, maka automatically binatang yang namanya anbu ini adalah najis. Ya. Najis yang mana satu? Ringan ke, sederhana ke, berat ke? Okey, najis yang mana satu? Ringan ke, sederhana ke, berat ke? Apa-apa yang berkaitan dengan hi, ha dan wuf wuf ialah dinamakan sebagai najis mughallazah. 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 Jelas? Jelas sampai di situ. Oh, minta maaf ya. Yang najis mughallazah tadi tu, apa-apa yang berkaitan dengan hi, ha dan huf, huf. Sama ada najisnya, najis yang keluar daripada 2 ekor binatang ini, ya, ataupun darah binatang ini, ataupun kulit binatang ini, ataupun daging binatang ini, ataupun bulu binatang ini, dan lain-lain. Baik, selesai najis yang berat. Selepas membicarakan tentang najis yang berat, sekarang Ustazah akan terus lompat ke najis yang ringan. Selepas membicarakan tentang najis yang berat, sekarang Ustazah akan terus lompat untuk membicarakan tentang najis yang ringan. Najis mukhaffafah. Najis yang ringan ialah air syishi, kanak-kanak
laki berusia kurang 2 tahun dan hanya minum susu ibu sahaja. Sekali lagi, najis mukhaffafah ataupun najis ringan ialah air kencing bayi lelaki yang berusia kurang 2 tahun. Kurang 2 tahun. Dengan syarat hanya minum susu ibu sahaja. Okey? Jika bayi yang berusia kurang 2 tahun, jika bayi lelaki yang berusia kurang 2 tahun ini sudah memakan makanan yang lain, sudah meminum minuman selain susu ibu, maka bayi ini ataupun najis bayi ini tidak masuk dalam kategori najis mukhaffafah. Apa itu najis yang ringan? Air kencing bayi lelaki yang berusia kurang 2 tahun dan hanya minum susu ibu sahaja. Baik, najis berat jelas. Najis ringan jelas. Selain daripada najis berat dan selain daripada najis ringan, najis ini semuanya masuk kategori najis mutawassithah. Sekali lagi. Najis berat jelas. 2 ekor binatang ataupun kacukan daripada 2 ekor binatang ini. Najis mukhaffafah, najis yang ringan pun jelas. Bayi lelaki berusia kurang 2 tahun hanya minum susu ibu sahaja. Jelas. Najis ringan jelas, najis berat pun jelas. Selain daripada najis dan selain daripada najis semuanya masuk kategori najis mutawassithah. Jelas. Kenapa? Kenapa Islam susah-susah bahagikan najis kepada 3 jenis? Kenapa Islam perlu membahagikan najis kepada 3 jenis? Kalau najis-najis je lah, kan senang. Kenapa perlu bahagikan najis kepada 3 bahagian? Di sini perbahasannya, kelas. Adapun cara-cara untuk menyucikan sesuatu tempat yang terkena najis. Okey, sekiranya ditakdirkan di rumah kita, di halaman rumah kita ataupun di wal-iyazubillah dalam rumah kita ada najis ataupun ada najis apa yang perlu kamu lakukan? A. Beli rumah baru. B. Buang najis tersebut. Okey, ada najis dalam rumah. Apa yang harus kamu lakukan? A. Beli rumah baru. B. Buang najis tersebut. Okey. Sebagai seorang manusia yang Allah kurniakan akal dan fikiran untuk berfikir, hendaklah kita menggunakan keistimewaan tersebut. Allah mengurniakan akal kepada kita dan tidak mengurniakan akal sama sekali kepada binatang. Baik, mengapa Islam
membahagikan najis kepada 3 jenis. Jelas-jelas Islam mengajar kita cara bersuci yang betul. Cara bersuci yang betul. Cara bersuci yang betul. Tidak sama najis ringan dengan najis yang berat. Tidak sama cara penyucian najis ringan dan tidak sama cara penyucian najis yang berat. Baik, mari kita perhatikan sama-sama bagaimanakah cara untuk menyucikan najis ringan. Kotak berwarna pink. Najis mukhafafah. Step yang pertama, buang najis. Buang najis. Buang najis. Okey, najis mukhafafah ni apa tadi? Air syishi bayi lelaki yang berusia kurang 2 tahun dan hanya minum susu ibu sahaja. Sekiranya pakaian ataupun lantai terkena air syishi bayi lelaki. Okey, bayi lelaki apa? Sambung sendiri ya. Okey. Sekiranya ada satu-satu kawasan yang terkena syishi bayi tersebut, step 1 hendaklah kita buang najis tersebut. Ya. Step 1 buang najis tersebut. Okey. Step yang kedua, ambil air. Dan step yang ketiga, renjis. Renjis dipilis. Tahu renjis? Tahu renjis? Tahu renjis? Renjis bukan simbah. Renjis. Renjis. Renjis bukan simbah. Buang najis. Step 1, buang dulu air syishi tu. Buang. Buang dulu. Step 2, ambil air. Cari air. Di mana ada air? Step 3, renjis. Okey? Renjis. Okey? Renjis. Okey? Renjis air bersih di tempat yang terkena air syishi bayi lelaki berusia kurang 2 tahun hanya minum susu ibu sahaja. Okey? Bayi lelaki kurang 2 tahun, sudah makan macam-macam, sudah minum macam-macam. Okey, ini bukan cara menyucikan. Ya, ini bukan cara menyucikan air syishi bayi lelaki tersebut. Okey? Renjis cukup. Renjis cukup. Okey? Apabila kita merenjis, okey, kawasan itu dikira sebagai bersih sudah. Okey? Baiklah. Sekarang kita akan beralih kepada najis mutawasithah. Najis pertengahan. Okey? Step 1, buang najis. Okey? Okey, najis mutawasithah. Contohnya najis apa ya? Contohnya kotoran. Okey, tak payah susah-susah. Tadi najis bayi lelaki yang berusia kurang 2 tahun hanya minum susu ibu sahaja. Contoh, najis mutawasithah. Najis bayi lelaki berusia kurang 2 tahun tapi sudah makan macam-macam. Okey, macam-macam sudah dia makan. Sekiranya ada najis bayi lelaki yang berusia 2 tahun ni dan dia makan macam-macam sudah, okey? Sekiranya kita menemukan najis tersebut, step 1 buang najis tu. Okey? Step 1 buang najis tu. Okey? Step 2, ambil air. Step 3, basuh tempat yang terkena najis sehingga hilang.
warna, bau dan rasa. Okey. Tengok tempat tu. Pastikan warna najis tu tiada sudah. Yang kedua, tiada bau. Pastikan tiada bau najis lagi di tempat tu. Dan yang ketiga, rasa. Rasa. Bukan rasa najis tu. Bukan rasa najis. Bukan. Tempat yang terkena najis tu, maksud rasa ialah kamu sentuh tempat tu. Sentuh. Ada rasa melekit lagi tak? Ada rasa macam sticky lagi tak? Ada rasa macam kesat tidak? Rasa. Hingga hilang warna. Hingga hilang bau. Hingga hilang rasa. Okey, normal. Tiada rasa melekit. Barulah tempat tersebut dikira settle. Selagi masih ada salah dua daripada. Selagi masih ada warna atau bau atau rasa, tempat itu tidak dikira sebagai suci. Tetapi ulama ada lagi membahaskan tentang warna, bau dan rasa. Ya, ada yang mengatakan kalau tidak hilang yang satu, yang ini masih lagi boleh mengangkat kesucian. Tapi adapun itu semuanya adalah perbahasan yang sangat terperinci dan bukanlah kita, apatah lagi saya, orangnya yang layak membahaskan tentang hal ini. Baiklah. Sekarang kita berpindah kepada najis berat. Najis ataupun najis sekiranya bertemu dengan najis yang begini, ataupun sekiranya kamu terpegang benda-benda yang ini, step 1, buang najis tu. Step 2, sediakan satu bekas air tanah dan satu bekas air mutlak. Air mutlak tu apa? Air ada 4 jenis. Air mutlak, air musta'mal, air musyammas, air mutanajjis. Ingat lagi? Baik. Air mutlak ada 7 jenis. Air hujan, air sungai, air laut, air salji, air embun, air mata air, air apa lagi satu? Air hujan dah sebut belum? Tak apa, tak ingat. Tak ingat saya dah sebut. Air perigi, air telaga. Okey. Okey. Sediakan satu bekas air tanah, sediakan satu bekas air mutlak. Basuh tempat yang terkena najis dengan 1 kali basuhan air tanah. Kemudian, basuh tempat yang terkena najis dengan 6 kali basuhan air mutlak sehingga hilang warna, hilang bau, hilang rasa. Okey? Perbezaan, kenapa Islam membahagikan najis kepada 3 jenis? Sekiranya pakaian atau tempat kita terkena dengan najis yang ringan-ringan ataupun najis yang sederhana, tidaklah kita membersihkan kawasan tersebut dengan menggunakan air tanah.
Ya, sebab apa Islam ajar ada tiga jenis najis supaya kita mendapat pengajaran ataupun pelajaran untuk cara untuk membersihkan najis mengikut tata cara yang betul. Najis ringan, cara dia ringan je. Najis berat, cara dia berat sangat. Dan najis yang sederhana, cara dia pun simple, sederhana, okey? Tetapi yang penting terjamin kesucian untuk menunaikan ibadah yang yang seperti solat, tawaf, ya. Baik. Di antara semua najis-najis tu tadi, ada seperkara lagi yang mesti kita sucikan. Tetapi benda itu dipanggil kulit haiwan. Kulit haiwan. Biasanya orang guna kulit haiwan untuk apa? Untuk buat pakaian, untuk buat beg tangan, untuk buat kasut kulit dan seumpamanya. Okey? Ada juga kulit haiwan yang digunakan untuk membuat kompang, drum dan sebagainya. Baik. Cara menyucikan kaf waw ku, lam ya talit, kulit, ha ya hai, waw alif nun wan, haiwan. Cara menyucikan kulit haiwan. Kita mesti menyucikan kulit haiwan sebelum menggunakan kulit haiwan. Okey, kulit kambing sangat terkenal untuk membuat kompang, ya. Kompang ni adalah satu alunan yang cukup merdu apabila digandingkan dengan instrumen-instrumen muzik yang lainnya. Okey, jadi adakah kulit kambing digunakan secara direct, ya? Okey, kita baru lepas sembelih kambing, okey, yang kita siat kulit kambing tu, ya. Lepas tu darah-darah terus guna. Ya, adakah begitu caranya ataupun bagaimana? Okey. Okey, baik. Proses menyucikan kulit haiwan dipanggil sebagai samak. Proses menyucikan kulit haiwan dinamakan samak. Proses menyucikan kulit haiwan dipanggil samak. Samak. Bukan samak kawan ni. Bukan samak kawan ni. Samak kawan ni. Bukan samak yang atur. Tapi samak. Proses menyucikan kulit binatang dinamakan samak. Proses sedang berlaku ataupun present tense dia dipanggil menyamak. Okay? Samak ialah proses menghilangkan segala lendir, daging dan kelembapan yang melekat pada kulit. Okay? Berikut adalah item-item yang boleh digunakan untuk menyamak kulit haiwan. 1. Daun akasia. 2. Manjakani. 3. Kulit delima. 4. Tawas. 5. Jangan terkejut, tahi merpati. 6. Bahan kimia. Okey. Bahan-bahan yang kamu nampak ni, ya. Bahan-bahan yang kamu nampak ni, okey, ada satu sifat iaitu sifat menghakis. Apa nama menghakis tu? Corresponsive. Okey. Kalau salah minta maaf. Okey. Item-item ni mempunyai sifat yang boleh menghakis
segala kelembapan, boleh menghakis segala lendir, boleh menghakis daging-daging halus yang tertinggal pada kulit binatang dan seumpamanya, ya. Okey, jadi step-step untuk menyucikan kulit haiwan ialah sediakan bahan-bahan ni semua, kemudian buang lendir, lemak, buang lendir, lemak dan darah yang melekat pada kulit tersebut. Okey, buang dulu. Apa yang masih bersisa, yang nampak secara jelas, buang terlebih dahulu. Kemudian barulah gosok kulit dengan bahan yang disediakan. Selepas buang segala yang nampak-nampak tu, ya, segala lendir ataupun segala kelembapan ataupun segala darah yang masih tersisa tu ataupun daging yang masih ada tertinggal lagi, ya. Kemudian barulah kita gunakan item-item ni untuk menyamak. Untuk menyamak, untuk kata orang final polish lah. Okay, final polish. Macam step 1 tu tadi, dia bersih. Tapi dia bersih secara kasar. Sekarang ni kita akan bersihkan lagi, kita akan smoothkan lagi, kita akan licinkan lagi. Okey, dengan cara yang lebih teliti, yang lebih terperinci dan cara yang lebih halus lagi. Okey. Setelah selesai menyamak, barulah kulit binatang itu dibilas dengan air mutlak. Sekali lagi, air ada 4 jenis. Jenis 1 air mutlak, jenis 2 air musta'mal, jenis 3 air musyammas, jenis 4 air mutanajjis. Air mutlak ada berapa kelas? Ada 7. Selepas siap membilas kulit dengan air mutlak, okey, air paip antaranya, tapi dia tidak masuk kategori air mutlak secara direct lah. Cumanya air paip kita tu bersumber daripada 7 jenis air. Okey, air paip kita tu berasal dari mana? Air sungai ke, air laut ke, air empangan ke, air takungan ke? Still air takungan tu berasal dari mana? Okey. Kemudian step yang terakhir, jemur kulit hingga kering. Selepas kulit tersebut sudah kering, barulah kita boleh gunakan kulit tersebut. Saya doakan agar semua sentiasa berada dalam rahmat dan kasih sayang Allah. Sampai berjumpa lagi dalam kelas yang akan datang. Bye. Assalamualaikum.